belajar akidah, belajar pokok dulu. Asas dia apa benda. Yang pertama sekali, dia mesti mengetahui rukun Islam. Ada dia. Rukun ni merupakan asas dalam pembentukan akidah seseorang. Ada dia. Bila kita tahu rukun, baru kita boleh melaksanakan ibadat-ibadat yang lain. Ada dia. Itu makna rukun. Rukun ni asasnya. Islam apa maksud Islam? Islam ada dua makna. Islam ada dua makna. Kita nak memahami ilmu tu, kita nak faham dari segi lughah dan juga memaham dari segi istilah. Baru dapat ilmu kata manfaat. Islam pada lughah, pada bahasa, maksudnya khudu'un, maknanya merendahkan diri. Orang Islam mesti merendahkan diri. Jangan meninggikan diri. Bila Tuhan panggil tu, rendahlah diri. Ni Tuhan panggil dia, sibuk dengan kerja dunia tak habis-habis. Lagi tak tidur lagi tu kerja dunia. Dari pagi sampai ke malam. Bila Tuhan panggil, datanglah sekejap, rendahkan diri. Tuhan sayang kita. Dari sayang 5 kali panggil sehari. Ada bapak-bapak panggil kita 5 kali sehari? Mana ada? Tapi Tuhan panggil 5 kali sehari. Itu tanda Tuhan sayang. Tapi orang tak tahu yang dia disayangi. Mak bapak pun tak panggil kita 5 kali. Tapi sayang tu lebih daripada mak bapak lagi. 5 kali sehari. Ada. Pagi-pagi lagi dah panggilnya. Tu yang dia sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tadi dia jenuh tidur dah berapa jam. Syukurlah nak tidur tu bila aku panggil datanglah. Aku ni kan Tuhan yang Maha Besar. Aku yang boleh bagi kamu jaga. Aku yang boleh bagi kamu tidur. Kalau orang tak dapat nikmat tidur, nak buat apa? Jaga aja. Pada adanya tak lama umur. Tak pernah tidur, jaga sampai panjang. Tapi Tuhan yang Maha Besar, dia bagi jaga, dia bagi tidur. Tapi bila dipanggil, bangunlah. Dia. Tadi dah tidur dah. Bila Tuhan panggil, Tuhan besar. Panggilan Tuhan tu besar daripada tidur. Lepas tu bila panggil lagi, as-salatu khairum minan naum. Tidur lebih baik, sembahyang lebih baik ke tidur lebih baik? Sembahyang lebih baik daripada tidur. Kalau tidur saja pun kena dapat tidur, dapat pahala, kena niat. Tapi kalau tidur tak dapat niat, tak dapat pahala. Macam mana tidur dapat pahala? Apa niatnya? Apa niat tidur dapat pahala? Niatnya apa? Dapat pahala tidur niat. Niat latih tu masa tidur, sebelum tidur tu, ya Allah, geraklah kandaku, gerang. Sebelum subuh ataupun semasa subuh. Mana kalau kita berniat tidur, kita ibadat namanya. Ya Allah, geraklah kandaku sebelum subuh ataupun waktu subuh. Saya elok sebutlah sebelum subuh. Kerana kalau subuh kan orang dah azan masa itulah, nak mandi masa itu, nak kayuhnya. Baik bangun sebelum subuh. Lagi 10 minit sebelum subuh dah ready, dah siap dah. Bila Tuhan panggil dah boleh pergi surau, pergi masjid terus sembahyang. Niat kerana tidur kerana nak taat. Ya Allah, aku tidur ya Allah kerana nak taat perintahmu, sedorlah aku subuh orang. Itu dia. Dah pahala. Sebelum tu bacalah apa bendanya. Itu dia. Tapi kalau tidur saja, tidur dapat tek mata je lah. Tapi kalau tidur niat tadi, dapat tek mata, dapat puas, dapat pahala. Tapi macam kita makan, orang yang makan ni ada makan dapat pahala, ada orang makan tak dapat pahala. Orang yang makan dapat pahala tu kan, tiap kali dia makan dia niat kerana nak taat, dapat pahala ke? Tapi kalau dia makan kerana lapar, kerana dahaga, dapat lapar, dapat dahaga je lah. Itu penting niat tu. Itu asas kepada ibadat tu. Yang pertama niat. Bila niat kerana nak mencari redha Allah, dapat pahala. Bila niat tidak kerana mencari redha Allah, maka tak dapat pahala, walaupun penat sekalipun. Niat makan tu, minum kerana nak taat. Jangan makan saja, tak nampak niat. Sebab itu kadang-kadang Tuhan panggil pun tak dengar. Tapi kalau kita niat makan dan minum kerana taat, bila Tuhan panggil, cepat meninggal saja. Walaupun tak awal waktu, sekurang-kurang tak ada meninggalkan waktu. Ni awal waktu pun tidak. Sampai akhir waktu dia senyum je. Pasal dia makan dan minum bukan kerana taat. Kerana makan dan minum kerana lapar, kerana dahaga saja. Sebab itu niat main peranan. Jadi Islam pada lughah maknanya ialah orang Islam mesti merendahkan diri. Maksud merendahkan dirinya, menganggap Tuhan lebih besar.
Bila Tuhan Maha Besar tu, segala perintah-perintahnya dapat ditunaikan. Tapi kalau orang tidak merendahkan diri, dia tak menganggap Tuhan Maha Besar, dia kata dia besar. Walaupun nampak dia tengah buat dia besar, tapi bila dia mengingkari perintah Allah, seolah dia besar lah. Dia nak ambil kebesaran Tuhan tu untuk dirinya, sedangkan kebesaran Tuhan hanya Allah Ta'ala saja. Itu makna Islam di segi lurah, maknanya merendahkan diri. Dan keduanya, Islam di segi lurah maksudnya bukan saja merendah diri, wa inqiyadun, dan mentaati. Islam pada lurah maknanya merendahkan diri dan mengikuti atau mentaati. Itu makna Islam di segi bahasa. Kalau kita faham Islam dari segi bahasa pun sudah cukup untuk kita memahami kehidupan kita ini. Tapi di segi bahasa pun tahu, apa tu lagi dari segi istilah. Jadi kalau orang tanya mana Islam, yuk, Islam tu agama lain, agama lain, Islam lain. Agama lain, Islam lain. Agama mana perhimpunan segala hukum. Nak menyempurnakan agama itu mesti Islam, iman dan ihsan. Jadi kalau orang tanya Islam di segi lugah, maknanya orang Islam mesti merendahkan diri, khudu'an, merendahkan diri. Yang kedua, Islam maksudnya segi lugah maknanya wa inqiyadun, mentaati. Orang Islam mesti merendahkan diri dan mentaati atau menuruti. Itu di segi lugah. Kemudian Islam di segi syarak atau di segi istilah, Islam di segi syarak, Islam di segi agama kita ni, atau di segi istilah agama, ialah maksud Islam di segi syarak atau istilah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan menerima segala hukumnya, tanpa menolak, tanpa menolaknya, dengan sabar dan redha. Itu maknanya Islam di segi syarak. Maksudnya buat apa yang disuruh, tinggal apa yang larang, dan menerima segala hukumnya. Tak ada satu hukum pun kita ingkar, semua terima tanpa menolaknya, dengan sabar, walaupun tak tahan, sabar je lah. Dengan redha, terima je lah. Dengan sabar dan redha. Itu maknanya Islam di segi syarak atau Islam di segi istilah. Jadi maknanya kalau kita faham dari segi lurah, dari segi istilah, kita dapat menghayati Islam itu, agama itu dengan sebaik-baiknya. Sebab itu kalau kita beramal tu rasa seronok je. Tapi kalau tak faham dari segi lurah, segi istilah, kita beramal tu rasa lepas batuk tangga je. Pasal buat, orang buat. Pasal buat, orang buat. Dia tak faham kehendak je. Jadi kalau orang tanya Islam dari segi syarak maksud apa? Buat apa yang disuruh, tinggal apa yang larang, dan menerima segala hukumnya dengan redha dan sabar, tanpa menolak, tanpa menolaknya. Itulah makna Islam. Kadang-kadang perintah Tuhan kan senang nak bangun pagi tu, tapi sabar juga. Datuk bila Allahu Akbar, Allah tengah masa itu semua sedap sedapnya. Tapi bila Tuhan panggil tu, kita sabar ke diri tu. Bukan sabar terus tidur, sabar untuk bangun. Ada sebab sabar untuk meninggalkan, ada sebab sabar untuk membuat. Itu makna Islam dari segi syarak. Boleh ingat? Kau tanya orang mana Islam dari segi lurah, segi bahasa? Islam dari segi lurah, segi bahasa maksudnya ada dua. Pertama, atau jawab salah satu cukup lah. Kalau dua pening, jawab satu cukup. Dari segi bahasa, Islam maknanya merendahkan diri. Orang Islam mesti merendahkan diri. Yang kedua, kalau dapat sebut dua sekali, orang Islam mesti mentaati atau menuruti perintah Allah. Itu nama Islam dari segi bahasa. Kalau Islam dari segi syarak, apa maksud Islam dari segi syarak? Atau dari segi istilah, ialah buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, dan menerima segala hukumnya dengan sabar, dengan redha, tanpa menolaknya. Redha terima dengan lapang dada, sabar tahan diuji. Kadang-kadang banyak perintah Tuhan tu kena sabar. Pusing, senang ke?
terbit fajar ke terbenam matahari. Sabar je. Pasal ini perintah. Sabar tahan diuji, dia berlapar dahaga. Kemudian reda terima dengan lapang. Pasal ini perintah Allah. Kalau nak puasa tu, kalau tak sabar tak reda boleh ke? Orang tak puasa tu, dia tak sabar lah. Dan tak reda lah. Sebab tu dia tak faham Islam tu. Kalau orang faham Islam, dia sabar dan reda. Jadi itu makna Islam dari segi lugah dan segi istilah. Kerana kita masuk rukun Islam yang pertama.